Kita ambil dekat slot sini. Fi'il mudhari' mu'tal ni, fi'il mudhari' mu'tal ni, bila kata mu'tal, maksudnya di hujungnya ada huruf alif, waw, ya. Okey? Ada huruf alif, waw dan juga ya. Kita ambil contoh satu, fi'il mudhari' mu'tal alif. Okey? Fi'il mudhari' mu'tal alif. Sebagai contoh, yakhsha. Di yakhsha. Mu'tal alif, tengok ni fi'il mudhari', ada ya di awalnya, tetapi di hujungnya ada alif. Yakhsha. Okey? Ketika rafa' pun macam ni, yakhsha. Ketika nasab pun ketika rafa' yakhsha. Ketika nasab pun yakhsha, la yakhsha. Ketika jazam, lam yakhsha. Okey. Tengok ketika rafa' yakhsha, kita tak boleh baca yakhsha'u, tak boleh. Salah, orang Arab tak cakap macam tu. Faham? La yakhsha pun sama. Macam ni. Ini sekarang ni kenal dulu. Dalam jangan lagi. Yakhsha, fi'il mudhari', yakhsha ini adalah rafa' dengan dhammah muqaddarah, dipanggil dhammah yang ditakdirkan. Ini pun sama, nasab dengan fathah yang ditakdirkan. Yakhsha jazam dengan buang huruf illat. Nampak? Okey, tengok waw, yaghzu. Yaghzu. Ghaza yaghzu, berperang, yaghzu. Okey, ketika rafa' dia rafa' macam ni, yaghzu. Yaghzu, dia rafa' dengan dhammah muqaddarah. Kita tak boleh baca yaghzu. Tak boleh, yaghzu salah. Kerana orang Arab tidak akan letak baris pada huruf illat. Huruf illat dia tak ada baris. Huruf illat dia tak boleh terima baris. Faham? Sebab tu kebanyakan kita tengok huruf waw ni semuanya mati. Kebanyakan. Okey? Yaghzu. Tak boleh yaghzu, salah, yaghzu. Ini dipanggil dhammah muqaddarah. Okey. Ketika nasab lain. Yaghzuwa. Ketika nasab dia beri baris. Sebab fathah lebih ringan daripada dhammah. Okey? Sebab apa fathah lebih ringan daripada dhammah? Sebab apa? Siapa ingat Abah pernah sebut tahun lepas? Antara tiga huruf tadi, huruf mana paling berat? Huruf dhammah. Baris dhammah yang paling berat. Cuba kita sebut huruf yang berbaris dhammah. Contoh kita kata ulaika humul muflihun. Kaedah tajwid, bila sebut muflihun, kita punya bila sebut waw, mesti mulut kita muncung. Muflihun, bibir dimuncungkan. Maka di situ dipanggil berat, sampai kena gerakkan dua-dua bibir, sudah kena muncungkan. Maka sebab itu dhammah baris yang paling berat. Dan baris yang agak ringan sedikit adalah fathah. Cuba kita sebut huruf yang berbaris fathah. Contohnya a'lamu. Tengok mulut kita bergerak pada mana? A'lamu. Sikit je. Kita buka mulut. Cuba kita angkat ringan. A'lamu. Banding tadi muflihun. A'lamu. Jadi dua-dua bibir bergerak, tapi cuma buka mulut sikit. Tapi kalau kita sebut baris kasrah, dia lagi ringan. Sebelah aja terbuka, bawah aja, atas tak. Contoh alhamdulillahi rabbil, bawah aja kita buka, rabbil satu. Nampak? Kalau sukun mati terus. Kan? Kalau sukun macam mana? Qul
Kita kata apa? Qad. Sukun pun ringan. Sebab tu dalam kitab Abah tu dia sudah ada. Nahu dhammah nombor 1 paling berat, nombor 2 fathah, nombor 3 kasrah, nombor 4 sukun. Itu tingkatan baris yang berat ringan. Okey. Jadi la yaghzuwa. Yaghzuwa. Boleh tengok kat sini Kat sini ada tengok tu. Yaghzuwa fi'il mudhari' mu'tal waw. Dia nasab dengan fathah zahir. Okey. Dan dia jazam dengan buah huruf illat lam yaghzu waw. Okey. Ini dia panggil buang huruf illat. Okey. Dan yang ketiga mu'tal ya, yarmi. Yarmi pun sama, tak boleh baca yarmiyu. Yarmiyu salah. Yarmiyu tak ada orang Arab tak baca. Ketika nasab yarmiya, fathah zahir. Ketika jazam yarmi, buang ya. Buang huruf illat maksudnya buang ya. Okey. Siapa yang dah dapat kuasai apa yang kita belajar semalam? Dah? Semua dah tulis tadi? Lepas ni kita akan cetak, tak apa kita bagi. Okey? Kerana terlampau rajin, kita tolong buatkan, kita bagi jadual i'rab dan tanda-tandanya. Inilah yang patut kita ingat. Ini step pertama, nanti kita akan masuk. Kita akan tunjuk bagaimana cara untuk membaca kitab. Okey? Okey. Selesai semalam dan kita ada masuk seterusnya adalah bab fi'il. Fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amar. Fi'il ini berpandukan kepada perbuatan masa yang kita lakukan. Kerana perbuatan kita ni tak lari daripada yang kita dah buat, yang kita akan buat dan kita sedang buat. Oleh kerana itu keluarlah nama 3 perbuatan, iaitu perbuatan madhi yang telah lalu, perbuatan mudhari' yang sedang berlaku, dan perbuatan yang akan kita buat pun dipanggil mudhari', ataupun perbuatan yang kita akan buat disertakan dengan perintah dipanggil amar. Betul? Dan semalam kita dah belajar bahawasanya fi'il madhi ni, peringkat tadika yang kita kena faham adalah fi'il yang hujungnya itu baris fathah. Itu fi'il madhi. Faham? Jadi tasrifnya boleh tolong hafal. Besok kita nak dengar tasrif fi'il madhi. Daraba, darabu, darabat, darabana, darabna, darabta, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtu, darabtunna, darabtu, darabna. Cukup hafal yang itu saja. Okey. Kemudian kita masuk pada fi'il amar, adalah fi'il yang mana disukunkan akhirnya. Disukunkan. Wal fi'lul amri wal majzumul yang dijazamkan. Disebut jazam ke sukun? Semalam. Sebab apa dia sebut jazam? Siapa tahu? Sebab apa dia disebut sukun, disebut jazam? Siapa tahu? Sebab apa? Siapa boleh sebut? Dia sebut dijazamkan akhir. Dia tidak sebut sukun kerana ada fi'il amar yang hujungnya sukun, dan juga ada fi'il amar yang hujungnya itu ada fi'il amar yang jazamnya dengan sukun, ada juga fi'il amar yang jazamnya dengan buang huruf illat. Contoh kalimah yaghzu, buat fi'il amar, bunyi macam mana? Ughzu. Dia tak ada sukun. Di mana ada sukun? Dia tak ada sukun. Yaghzu. Yaghzu, bila buat fi'il amar dia jadi ughzu. Jadi yang ni pun jazam, betul jazam, tapi alamat jazamnya adalah buang huruf illat. Lepas tu dia sebut dalam istilah kitab, dia kata majzum. Maknanya ada yang fi'il amar tu dijazamkan dengan sukun, ada fi'il amar yang dijazamkan dengan
hazaf huruf illat ataupun dijazamkan dengan hazaf nun. Nampak? Kembali balik kepada yang kita dah belajar semalam, bab jazam tu. Alright, Nabil. Ngantuk? Belum ngantuk lagi. Okey. Dan yang terakhir semalam kita belajar adalah fi'il mudhari'. Hafal tasrifnya, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna, tadribu, tadribani, tadribuna, tadribini, tadribani, tadribna, adribuna, adribu. Dan fi'il mudhari' hukumnya adalah dia rafa'kan selama-lamanya. Betul? Sehingga masuk ke atasnya amil nasab dan amil jazam. Selagi amil nasab tak masuk, selagi amil jazam tak masuk, kekal dia rafa'. Faham? Okey. Apakah itu amil nasab? Ada 10 semalam. Apakah itu amil jazam? Ada 18. Jadi untuk peringkat permulaan kita kenal amil nasab hanya an dengan lan cukup. Kalau ambil jazam kita kenal lam cukup. Yang 17 lagi simpan dulu. Faham? Dalam Al-Quran pun tak guna semua ambil jazam yang 18. Tak ada. Tapi yang guna semua ambil jazam 18 ni syair. Quran guna sikit-sikit je. Faham? Kalau ada pun contoh Al-Quran 1-2 je contoh. Tapi lam banyaklah Al-Quran. Faham? Kerana ingat satu lagi kena ingat. Benda penting. Ulama Nahu menyusun ilmu Nahu ini berpandukan percakapan orang Arab, bukan berpandukan Quran. Dia berpandukan Al-Quran, berpandukan juga hadis Nabi, berpandukan juga. Tetapi yang lebih ketara bukan yang tu. Yang lebih ketara mereka berpandukan percakapan orang Arab. Sebab itu ada mazhab dalam Nahu. Ada mazhab Kufah, ada macam-macam lagi mazhab-mazhab yang lain. Ada Banu ni cakap lain. Ada Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi pernah tukarkan lam menjadi mim. Alif lam tu jadi mim. Dan bahasa ini namanya bahasa himyar. Dulu di Yaman, abang di Yaman ada satu kampung, satu tempat, memang orang dia cakap macam tu. Orang cakap lam jadi mim. Kita dengar apa pening? Kan kalau pen al-qalam dia kata am-qalam. Kalau air al-ma' dia kata amma. Kan? As-sikin am-sikin. Lam ditukar jadi mim. Pun bahasa juga. Dalam ilmu Nahu kita akan belajar juga tu nanti. Dan Nabi pun pernah bertutur menggunakan bahasa itu. Nabi pernah sebut laisa minam barrim siyam fis safar. Saja nak bawa sikit Nabi sebut laisa mina siyam fim safar. Ini lam ni asalnya, mim ni asalnya lam. Jadi bunyinya laisa minam barrim siyam fim safar. Ni satu bahasa juga. Dan juga ulama Nahu tulis masuk dalam buku Nahu. Maknanya ada jenis kelompok bercakap menggunakan macam ni, dia raikan juga. Sebab tu bahasa Arab ditulis mengikut apa orang Arab cakap. Tak kira bahasa apa. Sebab itu kaedah Nahu
bukan diambil iktibar mengikut selepas zaman Nabi, tidak. Kalau kita perhatikan syair-syair dalam kitab-kitab Nahwu, semua syair itu diambil dan dikutip daripada penyair yang mengungkapkan syair mereka sebelum zaman Nabi lagi. Sebab tu dipanggil syair ni syair jahiliyah. Faham? Hanya beberapa syair di kalangan sahabat sahaja, sikit. Tapi ulama' Nahwu berpandukan percakapan Nahwu ni bukan di zaman Nabi, sebelum tu lagi. Kalau orang sebelum zaman Nabi dah cakap bahasa Al-Quran sebelum Al-Quran datang. Sebab tu dia boleh, sebab tu bila Al-Quran datang, dia boleh tangkap juga sikit-sikit. Tapi dia tak tahu kami tak stand. Dia tahu kami tak stand dengan Al-Quran. Kalaulah Al-Quran datang kepada orang Badawi yang tak reti apa langsung, dia tak boleh nak bandingkan kehebatan Al-Quran, betul? Oleh kerana orang-orang Arab Quraisy ketika itu memang orang sastra, orang ahli syair, orang yang hebat, pakar dalam sastra. Tiba-tiba ada bahasa yang lebih sastra daripada apa yang pernah mereka tahu. Lepas tu mereka takjub. Kalau mereka orang biasa baca Quran turun kat kita, tak pernah takjub pun, sebab kita tak faham. Mereka dah sampai level sastra tinggi. Di zaman itu, setiap penyair, syair yang terbaik akan digantung di Kaabah. Sebab tu Allah turunkan Al-Quran sesuai dengan kehebatan orang masa itu, supaya mengalahi, menandingi kehebatan penyair-penyair tadi. Faham? Khalas. Selesai hari ini, kita akan masuk ke 10. Kita akan masuk bab marfu'at, mansubat, makhfudat, insya-Allah. Dan bab ni agak panjang dan detailnya pun agak detail. Okey, seri beri perhatian. Siapa yang merasa mengantuk sila bangun. Okey. Muka surat berapa? Okey, sebelum kita masuk kepada ini isim marfu'at, kita buat nota sikit. Semalam kita ada bagi tahu bahawasanya isim ada dua, satu isim mabni dan satu isim mu'rab. Ada isim yang terima perubahan dan ada isim yang tak terima perubahan. Okey, hari ni cuba salin sekejap, masa sikit 5 minit untuk salin isim mabni ini. Isim mabni ni maksudnya isim yang tak terima perubahan. Bila kita jumpa dalam percakapan orang Arab, jumpa dalam Al-Quran, kita tahu yang ni isim mabni. Bila kita tahu yang ni isim mabni, isu rafa', isu nasab, isu khafat, isu jazam tak ada dah. Rafa', nasab, khafat, jazam tu untuk yang mu'rab. Kalau kita jumpa kalimah-kalimah ni dalam percakapan orang Arab, kita tak tepi, yang ni mabni. Settle. Faham? Okey. Isim mabni ada 6 sahaja. Ada 6, bukan 7, ada 6. Yang pertama isim dhamir ni semua dah belajar, semua dah tahu. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dan bila sebut isim dhamir panjang, ini hanya basic. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil, betul? Kan? Dalam Nahwu Kilat ada pembahagian dhamir yang lebih jelas. Itu kita akan huraikan. Tapi maksudnya apa saja jenis dhamir, dia akan mabni. Ini contoh dia. Okey. Yang kedua isim syarat. Tahu isim syarat? Isim syarat maknanya di samping ada syarat ada jawab. Tahu syarat dengan jawab? Hari ni abang akan tunjuk rupa je, detail tak nak. Contoh macam ni. Ini man, maknanya barang siapa. Man ni banyak fungsi dalam bahasa Arab. Ada satu fungsi je syarat. Ma pun sama, apa. Contohnya, barang siapa yang hari ini dapat membaca matan Al-Jurumiyah daripada awal kitab sampai akhir dalam masa 10 minit, dia akan dihadiahkan dengan 100 ringgit.
Nampak tak? Di situ ada apa? Ada syarat dan ada ganjaran. Jawab tu ganjaran. Bagi tu gunakan dengan man. Barang siapa, itu dipanggil man syarat. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang buat kebaikan, dia akan lihat di akhirat, akan balasannya. Faham? Itu dipanggil man syarat. Okey? Kalau ma, boleh juga. Apa yang kamu infakkan pada hari ini akan dibalas di akhirat. Nampak? Nampak ada syarat, nampak ada jawab. Hari ini sesi pengenalan. Fikir dalam-dalam jangan. Kalau kita jumpa dalam bahasa Arab, man dengan ma ada rupa syarat, itu dipanggil bina. Sebenarnya man dengan ma ni bina. Tak ada man dengan ma ni i'rab. Isim istifham, ini hanya kenal fikiran dalam tak nak. Isim istifham, isim yang untuk pertanyaan. Seperti kaifa, mata, kam, ayu, ayana, anna, aina. Ini pun adalah amil jazam. Cukup. Isim isyarah, isim yang kita gunakan untuk tunjuk. Nanti kita akan detailkan. Seperti haza, zaka, zalika. Dalam Quran kita jumpa banyak. Hazihi, tika. Ni jarang, Quran tak ada. Ni ada. Huna pun sikit dalam Quran. Huna kan lagi sikit. Mungkin tak ada. Faham? Yang banyak dalam Quran ini. Okey, tu pun tak banyak sangat. Ini dipanggil isim isyarah. Yang kelima, isim af'al. Isim af'al ni maksudnya isim yang mengandungi makna fi'il. Seperti sah. Sah maknanya diam. Diam olehmu. Yang ni dia bina. Bina maksudnya kalau bunyinya sahih, sahih lah dia. Ufin lah dia. Tak akan berubah. Ini di mana bina. Okey. Dan yang terakhir isim mausul allazi, alladzani, alladzaini, alladzina, allati, allatani, allawati, ma, man, ayu. Ini semua isim bina. Okey. Kalau tak dapat salin pun tidak ada masalah. Okey. Kurang-kurang tengok sekali lalu. Cuba bagi faham. Kita akan jumpa nanti dalam i'rab. Kita akan jumpa kalimah-kalimah ini. Bila kita jumpa kalimah-kalimah ini, kita tolak tepi. Sebab yang ini tidak berlaku padanya perubahan. Faham? Okey.